Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan Yang Di-Pertua Pokok Sena mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk berbahas dalam perbahasan belanjawan 2023 peringkat dasar pada hari ini. Kita semua sedia maklum bahawa negara baru saja menginjak daripada suatu situasi pandemik dan pasca pandemik yang menekan dalam 2-3 tahun kebelakang. Kerajaan yang diterajui oleh Yang Berhormat Paguh dan Yang Berhormat Bera telah melaksanakan pelbagai dasar survival rakyat dan negara serta memasuki pakej ransangan ekonomi menghadapi situasi yang genting ketika itu. Memasuki era endemik, pelbagai strategi pelan pemulihan ekonomi diatur bagi memastikan negara dapat keluar daripada himpitan sektor kesihatan, ekonomi dan sosial yang dahsyat. Alhamdulillah, berkat ketekunan serta keprihatinan yang tinggi oleh kepimpinan kerajaan ketika itu, pertumbuhan ekonomi negara bukan sahaja memulih, bahkan akhirnya kembali melonjak ke paras terbaik sejak lebih 2 dekad yang lalu, iaitu 8.7% sebagaimana yang diumumkan kerajaan awal Februari yang lalu. Alhamdulillah, inilah yang dinyatakan Allah, inna ma'al usri yusra di dalam Al-Insyirah ayat yang ke-6, beserta kesulitan itu ada kemudahan. Tuan Yang Di-Pertua, pertumbuhan KDNK bukan sahaja menunjuk satu lantunan yang membanggakan berbanding 3.1% pada tahun 2021. Bahkan juga mencatatkan prestasi terbaik jika dibandingkan beberapa negara ASEAN yang lain seperti Singapura 3.8%, Indonesia 5.8% serta Filipina 7.6%. Strategi memperkukuhkan permintaan domestik serta pasaran buruh menjadi antara tonggak utama dalam melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara. Kalau kita perhatikan perincian kumpulan wang COVID-19, sebahagian besar dioptimumkan bagi memenuhi pakej bantuan tunai dan subsidi upah. Tuan Yang Di-Pertua, malangnya ada sesetengah pihak sekadar menangguk di air keruh. Mereka hadir dengan pelbagai formula lampu Aladin yang kononnya boleh menyelesaikan masalah rakyat dengan sekelip mata, tetapi kesemua itu tidak ada asasnya. Hari ini kelompok yang sama bukan sahaja mempamerkan kenyataan sebenar di sebalik pelbagai formula yang diketengahkan, bahkan mereka juga mengambil kesempatan untuk melakukan tuduhan rambang terhadap segala strategi dan plan pemulihan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan sebelumnya. Sebagai contoh, mereka menuduh Paguh mengambil duit rakyat dengan nilaian ratusan bilion, sedangkan dalam masa yang sama keseluruhan nilai manfaat termasuk suntikan fiskal di bawah kumpulan wang COVID-19 dilaporkan secara jelas dalam dokumen tinjauan ekonomi dan fiskal tahun 2023. Yang Berhormat Tambun juga membentangkan mengenai hutang persekutuan akan menjangkau 1.2 trilion ringgit serta termasuk liability boleh mencecah 1.5 trilion atau 81% KDNK. Saya tidak menolak data ini, cuma kita juga perlu jujur dalam membentangkan data. Sewajarnya hutang persekutuan yang tinggi ini dibaca bersandarkan kepada KDNK. Tuan Yang Di-Pertua, walaupun demikian, kita tidaklah harus berpuas hati dengan kedudukan hutang yang tinggi disebabkan keperluan mendesak kerajaan memikirkan survival rakyat dalam situasi yang turut mendesak.
Kerajaan seharusnya menyediakan satu plan strategik pengukuhan ekonomi yang jelas. Ironinya saya tidak melihat pembentangan belanjawan kali ini menyatakan perancangan plan strategik bagi memperhalusi fasa pengukuhan ekonomi. Ada disebutkan tentang sasaran pencapaian defisit fiskal 3.2% menjelang 2025 berbanding 5.0% bagi unjuran tahun 2023. Namun persoalan, apa strateginya? Begitu juga usaha menyegerakan akta tanggungjawab fiskal bagi memastikan pengurusan fiskal yang lebih transparan, mampan serta beraccountability. Namun persoalannya, pertama, apakah kerajaan akan mengekalkan jawatan kuasa pemantauan bajet sebagaimana yang diperkenalkan oleh Yang Berhormat Bera dalam Belanjawan 2022? Yang kedua, apa langkah kerajaan bagi mengatasi pengurangan hasil berkaitan petroleum yang mengunjurkan pengurangan hasil 20.9% atau 65.2 bilion pada tahun 2023 berikutan harga minyak mentah dunia yang berkurangan serta dividen Petronas yang rendah. Yang ketiga, apakah kerajaan akan mengekalkan cukai makmur yang diperkenalkan dalam Belanjawan 2022 bagi kumpulan syarikat berpendapatan bercukai lebih 100 juta? Kutipan cukai makmur ini berjaya menyumbang sehingga 7 bilion pada tahun lalu sekaligus membantu meningkatkan hasil kutipan cukai di bawah cukai pendapatan syarikat. Oleh sebab itu, saya melihat tiada strategi fiskal yang jelas dalam fasa pengukuhan ekonomi, maka saya mengharapkan ada maklum balas daripada pihak kementerian. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin beralih kepada tajuk federalisme fiskal. Satu perkara yang menggusarkan saya adalah soal federalisme fiskal yang semakin tempang disebabkan perbezaan parti politik pemerintah di antara persekutuan dan negeri. Saya telah bangkitkan dalam perbahasan usul menjunjung kasih titah Yang di-Pertuan Agong sebelum daripada ini, bahawa sepatutnya hubungan federalisme ditangani secara kerajaan kepada kerajaan, bukan parti kepada parti. Isunya, mengapa kita harus mengundurkan negara ke belakang dengan amalan berpolitik yang sempit? Di mana agenda reformasi institusi yang dicanangkan ke seluruh negara dalam soal pembinaan, contoh dalam soal pembinaan Kedah Aerotropolis yang sebahagian komponennya yang akan menjadi tonggak kepada ekonomi utama Kedah ialah lapangan terbang antarabangsa Kulim KSP. Ia perlu dinilai secara objektif. Saya ingin menegaskan bahawa Kedah tidak berhasrat untuk menyaingi keupayaan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Dengan beberapa asas penting. Pertama, fungsi Kedah Aerotropolis adalah dual hak perkhidmatan kargo dan penumpang. Perkara ini turut melangkumi perkhidmatan logistik, aeroangkasa dan hak perbuatan sidam, pusat maintenance, penyelenggaraan, repair dan overhaul, perbaikan pesawat dan menjadi antara penyedia perkhidmatan berkenaan di rantau Asia. Oleh itu, Kedah Aerotropolis melengkapi peranan lapangan terbang sedia ada dalam negara, bukan untuk menyaingi tetapi untuk melengkapkan. Yang kedua, Kedah Aerotropolis akan menjadi game changer kepada pembangunan di wilayah koridor utara serta memastikan pengurangan kesenjangan pembangunan antara wilayah yang ditekankan dalam rancangan Malaysia ke-12 dapat direalisasikan. KDNK negeri diunjurkan meningkat kepada 7.5% berbanding sekitar 3.4% dalam keadaan semasa. Yang ketiga, Kedah Aerotropolis termasuk KSP sendiri mengguna pakai model perniagaan berasaskan PFI berjumlah sekitar 7 hingga 8 bilion. Ia tidak melibatkan keseluruhan peruntukan keuangan dan bajet daripada kerajaan persekutuan. Cuma memerlukan kelulusan
dan keteraturan prosedur permohonan. Oleh itu tidak ada sebab mengapa faktor kos menjadi kebimbangan kerajaan persekutuan. Yang keempat, projek KSP Kedah Aerotropolis telah diberikan nafas oleh kerajaan negeri Kedah sehingga mendapat kelulusan secara prinsip di peringkat Majlis Perancang Fizikal Negara pada tahun 2020 selain memenuhi syarat yang dikemukakan oleh Kementerian Pangkutan serta Pelan Strategi Lapangan Terbang Negara. Justru mengapa cadangan membesarkan Penang International Airport tidak pernah berbangkit sebelum daripada projek KSP mula diperkenalkan sejak tahun 2014 yang lalu. Oleh sebab itu saya berpandangan konsep federalisme fiskal begini wajar diwacanakan semula. Saya tidak bercakap soal KSP semata-mata, bahkan juga isu yang berkait dengan royalti di negeri Kelantan dan Terengganu, isu pelantikan JPP dan sebagainya yang masih menjadi pertikaian berbangkit sejak lama. Tuan Yang di-Pertua, terakhir sedikit masa saya mohon, semalam Yang Berhormat Bagan membangkitkan tentang kedaulatan Pulau Pinang yang kononnya telah dicerobohi oleh Kedah. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah diserang habis-habisan. MB Kedah tak ada di sini, jadi bolehlah. Kalau dia ada, sudah tentu suasananya berbeza. Syed dan Kubang Pasu cuba minta laluan, tapi tak diberi peluang untuk memberi penjelasan. Saya tidak pasti adakah Bagan pernah membaca pelbagai penulisan daripada perspektif sejarah maupun undang-undang mengenai kedudukan Pulau Pinang dengan Kedah. Sama ada perjanjian pada 1791 maupun 1869 soal kedaulatan Pulau Pinang yang sebenarnya adalah di bawah Kedah. Kalau Bagan mahu memperjuangkan kedaulatan Pulau Pinang, maka Kedahlah sebenarnya kedaulatan bagi Pulau Pinang. Walaupun demikian, saya tidak mahu mengulas panjang mengenai perkara ini. Ini kerana tuntutan Kedah adalah jelas. Berikan hak Kedah dan hak rakyatnya, iaitu nilai pajakan yang setimpal dengan Kedah. Ini menjadi tanggungjawab persekutuan, bukannya Pulau Pinang. Perkara 167 subsection 7 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa persekutuan hendaklah membuat pembayaran tahunan yang sama sebagaimana yang kena buat sebelum Hari Merdeka di bawah perkara 2 treaty yang dibuat pada 6 hari bulan Mei tahun 1869 antara Baginda Ratu pada satu pihak dengan Raja Siam pada pihak yang satu lagi berkenaan dengan negeri Kedah. Tuan Yang di-Pertua, ketika ini kerajaan Kedah menerima 10,000 pajakan setahun. Sebelum ini kerajaan Kedah menerima 10,000 pajakan setahun. Seminit lagi, insya-Allah. Almarhum Tan Sri Azizan Razak ketika menjadi Menteri Besar telah memperjuangkan nilai pajakan yang lebih setimpal. Akhirnya ditingkatkan kepada 10 juta dan dibayar ketika itu ketika Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Persoalannya ialah, adakah menjadi satu kesalahan jika ada pihak yang mahu melakukan pilihan semula terhadap nilai pajakan itu? Adakah nilai pajakan yang diterima itu setara? Rakyat Kedah juga mahu jawapannya. Oleh itu Kedah memohon 2 perkara dari persekutuan. Pertama, menuntut nilai pajakan yang setimpal serta kos penjagaan sumber air metah Sungai Ulu Muda dan kos melepas yang diambil dan diguna pakai oleh Pulau Pinang. Yang kedua, menetapkan suatu bentuk hitam putih terhadap pembayaran tersebut dan tidak dilakukan atas pentadbiran semata-mata. Tuan di-Pertua, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah tidak mempertikai kedaulatan sesiapa. Jauh sekali menghina dan merendahkan Tuan Yang di-Pertua Pulau Pinang, Tuan Yang terutama Pulau Pinang. MB Kedah hanya menuntut hak Kedah dan rakyatnya. Inilah juga yang kami sokong dan kami dokong. Alustar, bawa mahkamah lah. Alustar, bawa ke mahkamah. Ya. Bawa ke mahkamah lah saya rasa. Kalau susah sangat, saya setuju bawa ke mahkamah isu ni. Suara bawa di sini dulu, bawa di sini dulu. Segarang-garang MB Kedah, Pulau Pinang dan rakyatnya sentiasa cukup bekalan air. Tak pernah pun disekat lagi. Tuan Yang di-Pertua, saya ucap banyak terima kasih atas ruang yang diberi pada saya
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.